Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kita bertemu semula untuk kursus perisian bibliografi Mendeley kita, dan untuk topik yang seterusnya adalah topik yang keenam, berkenaan dengan menjana, sitasi dan bibliografi. Okay, untuk topik ini kita akan pergi kepada last topik lah ni, cara untuk kita menjana sitasi ataupun citation, dan juga kita menghasilkan bibliografi secara automatik dalam penulisan kita di Microsoft Word. Okay. Seperti mana dalam pengenalan saya pada awal topik, antara yang saya perkenalkan adalah Mendeley Site. Mendeley Site merupakan satu add-in yang perlu kita pasang dalam Microsoft Word. Jadi untuk kita nak buat sitasi ni, first memang kita kena install Mendeley Site lah dalam Microsoft Word. Okay. Di mana Mendeley Site ni merupakan add-in yang yang akan kita pasang pada Microsoft Word bagi membolehkan pengguna ataupun kita lah menghasilkan sitasi dan bibliografi secara automatik mengikut format gaya yang dipilih. Okey, di mana Mendeley Site ni jadi penghubung antara Microsoft Word kita dengan Mendeley. Okey, Mendeley Site bersesuaian, dia compatible dengan Microsoft Office 365, Word Online, Microsoft Word versi 2016 dan ke atas, dan juga aplikasi Microsoft Word untuk iPad. Okey, 2016 tu masih lagi boleh, tetapi kadang-kadang dia tak berapa compatible jugalah. Kadang button Mendeley Site ni dia hidden, dia tak berapa sesuai walaupun dia masih lagi boleh. Tapi kalau paling sesuai adalah 2019 dan ke atas lah untuk Microsoft Word. Dan perlu perisian yang original sebab nanti kalau tidak dia tak dapat nak install Mendeley Site dalam Microsoft Word. Okay, so cara kita nak install Mendeley Site pada Microsoft Word kita adalah kita boleh pergi pada Mendeley Reference Manager kita. Kita pergi pada menu Tools, akan ada install Mendeley Site for Microsoft Word. Yang ni kita hanya perlu buat setting ni sekali sahaja install. Kemudian kita dah boleh terus gunalah. Okay, ataupun kita boleh buat carian ataupun di Google, kita boleh Google je Mendeley Site di Google, sudah akan keluar lah. Kita klik, sama juga kita boleh install lah. Okay, untuk step ini kita just follow sahaja step yang dipaparkan lah. Sebagai contoh di sini, kalau untuk kita first time, bila kita klik je install Mendeley Site for Microsoft Word, so dia akan buka inilah, dia akan buka paparan Mendeley Site, ada pricing fee dan juga get it now lah. Okay, so kat sini kita just klik get it now. Bila kita klik get it now, dia akan secara automatik dia akan minta kita sign in untuk account Microsoft. Sebab ini dia nak install satu apps dalam Microsoft Word. Jadi dia perlukan kebenaran Microsoft. Kat sini kita perlu sign in account yang associate dengan Microsoft kita. So kita masukkan email Microsoft kita sign in. Ataupun kalau tuan-puan yang belum ada account, boleh create account lah juga, boleh create account. Dan kita perlu masukkan email sekali lagi dan kita tekan next. Okay, bila kita tekan next, dia akan sekali lagi keluar button Mendeley Site, pricing free dan juga get it now lah. So kita sekali lagi kita klik get it now. Bila tuan-puan klik get it now, akan keluar satu paparan untuk kita isikan sedikit maklumat ringkas lah. Sedikit maklumat ringkas berkenaan dengan kita, seperti nama, email kerja kita, job title, company, country ataupun region dan juga phone number. Dan kita klik agree ni, tick je dan kita continue. Kemudian barulah dia akan taking to Microsoft 365 to complete this process. Okay. So kita just follow je apa yang keluar pada page tu. Dan last sekali dia akan ada open in words lah. So kita klik je open in words. Kemudian ada open words. Dan dia akan buka Microsoft Words kita lah. Okay, dia akan buka Microsoft Words macam ni. Mendeley Site, ada Microsoft Words. Kita kena klik trust this add-in. Kalau kita tak klik trust this add-in, kita masih lagi belum berjaya install Mendeley Site. So bila kita klik trust, barulah dia akan appear di sini. So macam mana kita nak check dah berjaya ke belum? Kita buka Words kita tu, kita pergi pada tab References. Okay, ini tab References. Kalau sebelum, bila
bila kita klik tab references, dia kat sini akan kosong lah. Tapi kalau kita dah berjaya selepas, bila kita klik kat sini, dia akan ada Mendeley site. Okay, so kalau macam ni dah berjaya lah. Okay. Kemudian kita klik je Mendeley site tu dan kita get started dan boleh masukkan ID password. Okay, ini dah berjaya lah. Dia dah buka, dia dah ambil semua maklumat daripada Mendeley kita. Kat sini pun dari segi menu ni kita boleh pilih lah sama ada kita nak paparkan all references ataupun nak pilih based on collection yang kita dah buat. Okay, saya tunjuk tapi saya tak dapat tunjuk ke semua step tu sebab di komputer saya dah already ada this add-in. Mungkin step saya takkan exactly sama dengan slide tu lah. Jadi tuan-puan boleh cuba refer pada slide. Okay, tapi stepnya secara asas kita pergi pada tools. Kita klik install Mendeley site for Microsoft Word. Install. Okay, so dia akan ada get it now lah. Bila kita klik get it now, dia akan ada sebenarnya dia akan bawa kita tu sign in lah, sign in ke account Microsoft. Okay, saya dia dah automatic open in Word kan, dia dah lompat beberapa step sebab record saya dah ada dengan Microsoft, saya pun dah ada Mendeley site, so dia akan skip beberapa proses lah yang maklumat ringkas tu tak ada tadi kan, pengesahan ID password tadi tak ada, tuan-puan just follow tuan-puan punya lah. So bila sampai ke step open in Words ni, kita klik je open in Words, open. Okay, kat sini kita nak check macam mana, kita klik references ni. Okay, bila kita klik references, tab references ni, kalau ada Mendeley site macam ni, maksudnya dia dah berjaya lah. Kalau tuan-puan nanti tuan-puan perlu klik trust this add-in, baru ada ni, baru ada Mendeley site. So kalau dah ada macam ni, kalau kita klik pun dia akan kita sign in nantilah. Okay, so kat sini kita kena get started dan kita sign in kepada akaun Mendeley. Masukkan email, masukkan password. Okay, so dia dah dengan baca lah. Ini just release note kalau kita nak baca note-note terkini daripada Mendeley, kita just view lah. Kalau tak, kita boleh tutup je. Ini pun ada, dia kata merge citation with site. Okay, ini satu benda baru juga kita boleh merging. Okay, so kat sini dah baca dah dia dah baca. Okay, kalau ikut kan kita dah selesai untuk install Mendeley site lah. Install Mendeley site kita dah selesai. Kita dah berjaya ada Mendeley site dalam Microsoft Word kita. Okay, seterusnya kita pergi kepada nota adalah untuk memasukkan citasi. Sekarang ni macam mana kita nak masukkan citation ke dalam penulisan kita lah. Okay, untuk masukkan anotasi, pertama kita perlu buka dokumen Words yang kita nak buat kerja lah. Kita buka dokumen Words, sama ada kita baru nak menaip ataupun kita dah sedia ada penulisan yang kita dah buat. Kita buka dokumen Words kita tu, kemudian kita buka Mendeley site lah, kita sign in untuk Mendeley site dan kita boleh menulis seperti biasa. Okay, bila nak masukkan citasi tu, pertama adalah kita letak cursor. Letakkan cursor pada tempat citasi yang akan dimasukkan dan kita klik insert citation. Insert one citation lah. Maksudnya kat sini, katakanlah ni ayat yang kita nak menulis dan kita nak masukkan citasi di sini. So, kita letak je cursor. Kita pilih artikel yang kita nak cite tu. Okay, dan kita insert one citation. So, bila kita insert one citation tu, dia akan secara automatik masuklah. Satu citasi telah berjaya dimasukkan ke dalam dokumen. Okay, macam ni.
Okey, kemudian kalau kita nak masukkan lebih daripada satu, sama juga kita letak je cursor di mana kita nak masukkan citasi kita tu dan kita pilihlah artikel-artikel yang berkenaan. Okey, kita pilih 2 ataupun 3 artikel. Secara automatik dia akan paparkan citation dan kita boleh save changes kalau pada artikel yang sama, pada ayat yang sama, ataupun kita boleh insert 3 citation. Okey? Jom kita try buat. Kita try buat. Kita buka satu dokumen Words. Okey, saya nak buka yang satu dokumen baru. Okey, kat sini kita buka References tab. Kita buka Mendeley site. Okey. Kemudian Tuan Puan boleh start menulis lah. Start menulis. Katakanlah saya menulis literature review. Okay, so kat sini ada literature review lah. Sekejap saya nak copy. Okay, ada literature review. Okay, let's see. Ini adalah literature review yang kita buatlah ataupun tuan pun boleh terus buka tuan pun punya penulisan. Okay, let's see. Ini adalah artikel saya dan katakanlah ayat ini adalah ayat yang saya petik daripada mana-mana artikel dan saya dah rewords. Saya nak cite untuk ayat ini. Jadi, yang pertama adalah kita letak cursor. Saya letak cursor di mana saya nak citation itu berada. Contoh, saya nak di sini. Selepas problems ni ada jarak sikit. Saya letak cursor kat sini, saya nak di sini. Okey, dan untuk ayat ini saya petik daripada artikel ini. Social Media Strategy Process for Centralized Payment Network. Okey, so saya tik je artikel ini. Kemudian kita insert one citation. Okey, so dia akan masuk lah. Dia akan masuk okey. Contoh. Dah ada insert one citation. Kalau kita nak masukkan lain, kita masukkanlah. Katakanlah untuk ayat yang kedua. Ini saya cite daripada artikel lain. Okey, saya letak je cursor di mana saya nak cite. Ini saya cite ayat ini. Saya petik daripada 3 penulisan yang berbeza tetapi mungkin penemuan yang sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya insert 3 citation. Okey. So, dia akan tambah 3 citation kat situ. Ditulis kat sini dah tunjuk 3 lah. 3, so 3 kat sini so saya dah ada 1, 2, 3, 4. 4 citation yang saya dah masukkan. So kat sini kita boleh sambil menulis tu, kalau ada kita nak petik ayat mana-mana kita buat dan kita terus petik lah. Petik kat sini ni kalau macam tadi saya lupa nak tunjuk awal tadi. Ini sekarang ni all references. Kita boleh juga pilih kod kita punya folder ataupun collection kita dah buat. Katakanlah kalau sekarang ni saya menulis literature review, saya dah kumpulkan semua artikel untuk literature review saya kat sini. So saya boleh pilih lah. Dia lagi spesifik berbanding dengan kalau kita pilih all references tu dia akan banyak artikel lah. Okay. Itu contoh lah. Itu contoh cara nak insert citasi. Okey, saya pergi pada nota. Seterusnya adalah untuk insert bibliografi. Tadi kita dah tahu macam mana nak masukkan citasi. Sekarang kita pergi kepada macam mana nak masukkan bibliografi. Okey, untuk bibliografi, kita gunakan Mendeley site untuk masukkan bibliografi secara automatik untuk semua rujukan yang telah dibuat petikan. Okey, cara dia adalah pertama kita letakkan cursor pada tempat bibliografi akan dimasukkan. Okey, yang kedua kita klik 3 titik 3 pada Mendeley site dan pilih insert bibliografi. Okey, Mendeley site ni ada 3 titik ni. Titik 3 ni kita pilih ada menu insert bibliografi. So, kita insert bibliografi. Tapi ingat step ini hanya kita buat sekali sahaja. Untuk setiap penulisan sekali sahaja kita buat. Kemudian lepas itu secara automatik setiap kali kita masukkan citation, bibliografi akan secara automatik dimasukkan. Jadi kat sini terpulanglah ada setengah pelajar atau ada setengah pengguna dia gemar masukkan bibliografi ni pada awal penulisan. Dia dah awal-awal lagi dia dah letakkan bibliografi tu, jadi bila dia menulis secara automatik akan masuk. Itu pun boleh. Ada setengah pelajar dia gemar bila dah siap penulisan, dah siap semua, dah cite semua, ayat dia dah cantik, barulah dia insert bibliografi dan ke semua
bibliografi akan dimasukkan. So, itu terpulang. Bergantung kepada cara masing-masing lah. Okey, tapi caranya senang sajalah. Okey, bila kita klik insert bibliografi tu tadi, dia akan ada your bibliography will be insert at your cursor location. So, kita continue dan dia akan masukkanlah. Bibliografi telah berjaya dimasukkan. Okey, so jom kita cuba. Okey, sekarang ni kita dah ada tadi literature review. Kita dah ada literature review. Katakanlah bibliografi. Saya nak references. Okay, rujukan. So, rujukan ni selalunya akan ada last kali. Page last. Tapi kat sini saya tunjuk kat bawah ni. Sebab saya nak suruh dia nampak lah. Terus kat sini. Okey, so kat sini. Saya cuba kecilkan sikit. Okey. Kat sini, cara dia adalah first kita letak cursor. Kita letak cursor di mana kita nak bibliografi ini berada. Katakanlah saya nak berada di sini, saya letak cursor saya. Kita pergi pada titik 3. Pada Mendeley site, references, citation setting dan ada titik 3 ni. Klik sahaja. Akan ada insert bibliografi. Okay, kemudian dia kata your bibliography will be insert at your cursor location. Kita continue. Secara automatik dia akan masuk. Okey, untuk next penulisan, katakanlah saya nak masukkan bibliografi baharu kat sini. Okey, kemudian kita pilih artikel 1, 2, insert. Dia akan secara automatik masuk, susun alfabet untuk kita. Alfabet untuk kita, dia akan susunkan. Okey, so itu adalah cara untuk kita insert bibliografi. Lepas ni kita just tulis sahaja. Tak perlu risau kat bawah ni, dia akan susun dan bibliografi tu ikut citation yang kita pilih lah. Okay, next kita pergi kepada macam mana kita nak ubah gaya citasi. Kan ada banyak gaya, FPA, MLA, kalau UKM ada gaya UKM. So, macam mana kita nak change kepada gaya UKM. Okay, untuk ubah gaya citasi, kita pergi pada citation setting. Sebelah references ada citation setting. Kita klik change citation style. Okay, so sekarang ni by default dia akan ada APA lah, American Psychological Association 7th edition. So kita klik change citation style. Kemudian kita pilihlah gaya citasi yang dikehendaki dan kita klik update citation style. So dia akan berubah ikut style yang kita nak lah. Okay, contoh kat sini. Saya pilih Vancouver. Kemudian saya update citation style. So dia akan ubah secara dia akan ubah citasi ni ikut cara Vancouver. Vancouver dia citation dia 1-3 macam ni. Kemudian references dia ada number. Ini adalah Vancouver. Okey. Ini pula adalah untuk kita ubah kepada gaya UKM. Okey, gaya UKM dia panjang sikit step dia. Saya rasa saya terus buat secara live lah. Okey. Kita buka dokumen kita. Okey, sekarang ni kita pergi pada citation setting. Kalau kita klik citation setting, by default dia adalah American Psychological Association 7th edition lah. So kat sini kita boleh change citation style. Kita klik, okay. Macam saya dah ada gaya UKM lah. Dah gaya UKM, tapi tuan-puan tak ada lagi gaya UKM. Okay, tak apa, katakanlah saya pilih IEEE. Kemudian kita update citation style. So dia akan ubah kepada cara citasi IEEE. Okay. Macam ni cara dia. 1, 2 hingga 4, 5, 6 macam tu. So, macam tu. Okay, ini adalah gaya IEEE. Kalau pada gaya UKM, update citation style. So, ini adalah gaya UKM. Okay, tapi kalau untuk tuan-puan belum ada gaya UKM, kita nak pergi kepada macam mana nak install gaya UKM dalam komputer tuan-puan. Okay, step dia dipanjang sikit lah. Tapi mudah. Okay, cara dia adalah kita pergi pada change citation style. Kita tukar, kita klik change citation style. Tuan-puan scroll sahaja ke bawah. Okay, kemudian tuan-puan akan nampak ada add a custom style. Okay, sebab kita nak tambah gaya UKM kan. So kita klik je add a custom style. Kat sini enter the URL to your custom citation style file to add the style to your citation style list. So kat sini kita kena copy dan paste URL untuk gaya UKM Mendeley.
Okey, untuk gaya UKM Mendeley, format dia dalam bentuk URL. So, kita kena copy dan paste kat sini. Kat mana kita boleh dapatkan? Kita boleh dapatkan di um, laman web perpustakaan. Okey, di laman web perpustakaan ni untuk pelajar UKM lah. Kalau nak install gaya UKM, boleh dapatkan URL dia di laman web perpustakaan. Jadi, jom kita buka laman web perpustakaan. www.ukm.my/ptsl. Okey, bila keluar ni, tuan-puan scroll je ke bawah. Scroll ke bawah, bawah menu, quick link ni, tuan-puan pergi pada user education. Okey, user education, klik je user education. So, dia akan keluar paparan ni. Kita pergi pada managing your references bibliography software. Okey. Kemudian dekat sini, kita scroll ke bawah sikit. Tuan-puan akan nampak ada Managing Your References Mendeley. Okey, kat sini ada the latest gaya UKM bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah. So, kita copy sahaja. Kita kelas copy. Okey. Copy. Copy dan kita paste. Buka words ni. Paste di sini. Okey. Paste. Kemudian akan ada update citation style. So, kita update lah citation style. So, dia akan ada gaya UKM. Boleh buat dua-dua. Boleh buat dua-dua. Kalau kata tadi bahasa Inggeris, nak buat bahasa Melayunya. Ni URL dia, copy. Kat words. Change citation style. Pergi add a custom style. Paste URL di sini. Update citation style. So, dia akan ada bahasa Melayu. Okey, cuma suka di sini untuk saya ingatkan bahawa untuk gaya UKM terkini, tuan-puan boleh gunakan gaya UKM daripada Dr. Mazliha Maskin, daripada Dr. Harun boleh, Dr. Harun Rashid, Dr. Mazliha. Kalau untuk Nuraini Talib, untuk Dr. Nuraini Talib ni, dia punya gaya UKM dia dah obsolete tidak menepati gaya UKM. Jadi tolong jangan guna yang gaya UKM 2017 Nuraini Talib ni. Yang ni sudah outdated lah. Dia tidak follow kepada gaya UKM yang terkini. Tuan-puan boleh gunakan yang daripada Mazliha Maskin ataupun yang Dr. Harun. Okey, ni yang Dr. Harun. Ini yang kami dapat daripada Pusat Siswaza UKM lah. Okey, so kat sini kita dah berjaya tukar kepada gaya UKM. Ada gaya UKM dalam komputer masing-masing. Okey, kita berbalik kepada nota. Nota pun, dalam nota pun saya ada berikan kaedah untuk kita tukar lah. Klik je citation setting, ambil change citation style, boleh add a custom style, kemudian copy dan paste URL gaya UKM. Okey, ini adalah URL. Saya tunjuk juga cara nak dapatkan URL ni di mana. Okey, kemudian dia akan berubah kepada format gaya UKM lah. Okey, seterusnya adalah untuk kita update kemaskini maklumat. Jika ada sebarang perubahan, kita boleh kemaskini. Jika terdapat maklumat pada artikel atau dokumen yang perlu dipinda. Okey, kita buat pindaan maklumat pada Mendeley Library. Okey, kemudian kita buka Mendeley site, kita klik titik 3 dan kita klik update from library. Okey, di sini saya bagi contoh. Katakanlah bila tuan-puan dah buat sitasi ni, lepas tu barulah kita perasan ada salah ataupun maklumat yang tidak lengkap. Okey, jadi kalau ada pindaan, tuan-puan perlu pindah pada Mendeley Reference Manager, bukan pada Microsoft Word. Sebab Microsoft Word kita ni dia baca data direct daripada Cloud Mendeley, daripada Mendeley Reference Manager. Jadi kalau tuan-puan ubah di sini secara manual, maklumat di Mendeley masih tidak berubah. Jadi bila kita tutup Microsoft Word, kita buka semula, dia akan kembali salah. Okey, dia akan kembali salah sebab yang salah adalah data di Mendeley, bukan di Microsoft Word ni. Jadi katakanlah kalau kita ada detect maklumat yang tidak lengkap lah, katakanlah saya ambil contoh kat sini, yang ni Abera, katakanlah Abera study on the preparation and the use. Katakanlah kita nak edit sedikit maklumat lah. Abera mana Abera ni? Saya site dia di sini.
Saya cite dia di sini, Abira. Okey, saya nak ubah lah. So, kalau kita nak ubah, kita kena ubah dia di Mendeley Reference Manager. Okey, kita buka Mendeley. Kalau saya buka Mendeley, kita cari artikel tu. Apa tajuk dia tadi? Study on the preparation. Study on the preparation. Okey, yang ni katakanlah yang ni. Yang ni jurnal artikel. Artikel dia. Okey, katakanlah maklumat dia tidak lengkap. Bila kita search, kita baca artikelnya, kita jumpa artikel ini daripada pages 2024 sampai pages 36. Katakanlah Kemudian volume 15 isu 10. Ya. Okey. Jadi bukan kita suka-suka masukkan kita kena berdasarkan artikel sebenar. Ini let's say ini contoh contoh artikel ini sebenarnya ada pages, kemudian isu pun ada tetapi tertinggal kat sini. So kita nak kemas kini Okey. So kat sini lepas dia kita kemas kini, kita boleh terus tutup lah sebab dia akan automatik simpan dalam cloud. Okey, so kat sini kita buka semula words kita. Kita lihat dia masih tidak berubah lah. Dia masih lagi kalau Adira ni, okey, sekejap saya nak ubah juga tahun sebab nak tunjuk perubahan. Katakanlah tahun, dia sebenarnya bukan 2024, dia adalah 2023. Contoh Okey, kita buka words, kita tengok dia masih tak berubah lah, masih lagi 2024, masih lagi tak ada volume issues masih lagi tak ada volume dah ada, issue tak ada masih lagi tak ada pages. So macam mana kita nak pastikan dia berubah? Kita kena pergi pada titik 3 ni. Okey, tuan-puan pergi pada titik 3 ni, klik saja, kemudian dia ada update from library. Okey, tekan je update from library. Okey, kemudian dia kata references update success. So dia dah update lah. So kita boleh check. Tengok sini, Abera ni dia dah tukar kepada 2023. Okey, sini pun dah 2023. Dah ada. Tadi volume saja isu tak ada, isu 10 dah masuk dan pages pun dah ada. So dia dah ubah kat sini. Jadi kat sini setiap kali ada perubahan atau kita detect ada kesalahan kat sini, tuan-puan kena pindah dalam Mendeley. Jangan pindah di sini lah. Sebab kalau terus pindah di sini, dia tak akan berubah. Okey, so itu adalah untuk editing dokumen. Ni contohlah. Contoh sebelum, lepas kita update, ni dia akan berubahlah datanya. Okey, seterusnya adalah untuk buang sitasi. Katakanlah kita nak menulis, lepas tu ada bila kita check balik, daripada 3 ni sebenarnya 2 je yang support kepada penulisan yang artikel ni macam tak kena so kita nak keluarkan. Kita kena letak je cursor kita di mana yang artikel yang citasi kita nak keluarkan tu. Dia akan tunjuk balik dekat Mendeley site ni, pilihan dia. So kita just pangkas saja dan kita save changes. Itu sahaja caranya. So dia akan keluar daripada kedua-duanya, daripada bibliografi dan juga references. Okey, saya tunjuk cara dia. Words ni, okey, katakanlah daripada 3 ni kan, Larson dengan Naji dengan Wade Meyer ni, bila kita letak cursor dekat references ni, dia akan tunjuklah mana artikel tu yang dah ni lah. So Naji ni, katakanlah daripada ni bila saya baca semula, Naji ni macam tak sesuai lah. So saya nak keluarkan dia, Naji, saya pangkas sahaja. Kat sini kalau tengok dalam ni ada Naji dalam references kita ada Naji. So saya nak tunjuk kat sini pun ada Naji. So kita pangkas je Naji ni dan kita save changes. Sini dia akan keluarkan Naji. Daripada list ni pun dia akan keluarkan Naji. Okey, kecuali kalau artikel ini kita ada cite juga di dalam page lain, kita ada cite juga, jadi dekat references ni akan kekal lah. Tapi kalau satu-satunya citation kita adalah di sini, dia akan keluarkan juga daripada references. Okey, so itu adalah cara untuk kita buang ataupun delete dengan cara yang betul. Kalau later, kalau nak tambah, katakanlah dah detect semua ni kan, kemudian dia nak tambah balik kita pun scroll, adalah jumpa satu lagi artikel yang bersesuaian. Kita just tick, dia akan masuk dan kita save changes saja. So dia akan masuk kat sini. Okey, dan kat sini pun dia akan masuklah dalam kita punya references.
secara automatik dia akan masuk. So kita just buat penulisan je lah. Katakanlah ni jumpa lagi satu artikel yang support juga kepada penemuan yang sama kan. So kita just scroll, pilih je artikel tu, save changes, dia akan masuk. So kita akan nampak lah ada maklumatnya di sini. Okay, so itu adalah cara untuk kita edit maklumat Okay, seterusnya buang untuk kita buang citasi tadi. Seterusnya adalah ketetapan font dan saiz. Okey. Di sini ketetapan Mendeley, font yang digunakan ialah Calibri saiz 11. Bibliografi dan citasi yang dimasukkan akan secara automatik berubah kepada Calibri saiz 11. Okey, untuk mengubah jenis font dan saiz, boleh ubah sebaik sahaja semuanya selesai. Okey. Okey, di sini kalau tuan-puan perasan, dia punya default adalah saiz font Calibri saiz 11. Okey? Font Calibri saiz 11. Kat sini kalau kita ubah, katakanlah saya ubah kepada format penulisan saya adalah Times New Roman 12. Okey? So dia dah berubah kepada Times New Roman 12 lah. Katakanlah sebagai contoh. Tapi bila setiap kali kita masukkan references baharu, katakanlah kat sini, saya masukkan references baharu. Okey, save changes. Jadi kat sini dia akan kembali kepada Calibri 11. Dia akan kembali kepada Calibri 11 setiap kali kita masukkan references baharu. Jadi kat sini, tuan-puan biarkan sahaja dia dengan Calibri 11 dulu, biar je. Apa yang kita perlu buat adalah kita buat je penulisan tu sampai habis. Tulis je sampai habis. Bila dah siap selesai semua, barulah kita Ctrl A dan kita tukar kepada font size dan juga types yang kita nak lah. Kemudian kita boleh PDF-kan dia dan kita boleh hantar. Okey? Sebab kalau kita tak habis penulisan lagi, setiap kali kita masukkan references baru, dia akan jadi Calibri 11. So kita tak payah buat banyak kerja lah. Kita selesaikan dulu penulisan kita, baru kita highlight dan kita tukar kepada font setting yang kita kehendaki. Okey, so itu adalah sedikit info tambahan lah untuk Mendeley. Okey, jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan daripada awal hingga akhir, topik 1 hingga topik 6. Jadi harapan saya dengan perkongsian ini tuan-puan dapat menggunakan Mendeley sebab kita dah tunjuk daripada asas pengenalan Mendeley sehinggalah kepada last kali adalah cara kita nak buat citasi menggunakan Mendeley dan juga menghasilkan bibliografi secara automatik. Okey, so selamat mencuba. Semoga dapat bantu tuan-puan dalam penulisan masing-masing. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.